Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum apa-apa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, tengok terus muka surat unit 3. Muka surat 21. Mikroorganisma. Tengok ni. Tengok gambar ni dulu. Gambar 1 2 3 4. Okay, dalam sini ni dia ada satu benda yang kita panggil mikroorganisma. Apa dia? Betul, yeast. Yeast adalah mikroorganisma di dalam kategori apa? Kejap lagi kita tengok. Fungsi yeast berfungsi untuk mengembangkan dough ni daripada ni kepada ni. Ni belum masak dia just kembangkan saja. Cara untuk kita aktifkan yeast, kita bagi dia gula. Ni gula, kita letak dekat air. Gula campur air, campur yeast, dia akan aktif lah. Ni yeast ni dia kiranya belum aktif lah sebab dia tak dapat gula, tak dapat air. Letak gula, letak air, letak ni, letak yeast, gaul. So dia akan aktif. Baru dia letak tepung, dia letak garam, digaul jadi dough. Lepas tu dibiarkan selama sejam, baru dia akan kembang macam ni lah. Ni belum masak tau. Dia nak buat dough tu lagi gebu lah bahasanya. Seterusnya, pergi muka surat sebelah. Apa itu mikroorganisma? Tengok sini. Tengok muka surat 22. Mikro bermaksud sangat halus. Organisma bermaksud hidupan. Kalau kita gabungkan kedua-dua maksudnya, hidupan sangat halus. Mikroorganisma ialah hidupan yang seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okay, cara untuk kita tengok mikroorganisma, biasanya kita akan pakai, apa benda dia pakai ni? Ni apa dia? Betul, mikroskop. Okay, sekolah kita tak ada mikroskop lagi, insyaAllah. Jika kita kena bagi duit, kita akan beli mikroskop. Kita boleh tengok harga, InsyaAllah. Okay, mikroskop pula. Mikroorganisma dia ada 5. Yang pertama, fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Kita tengok satu. Fungi, contoh fungi yeast lah tadi. Ini yeast. Yeast ni ialah fungi. Fungi boleh dilihat dengan mata kasar. Macam lah awak boleh tengok mata kasar. Tapi dia still halus lagi. Tapi halusnya kita boleh tengok dengan mata kasar lah. Yeast kulat yang tumbuh dekat kita punya roti kalau kita letak lama-lama kat luar, yang tumbuh dekat kita punya nasi basi kalau kita biar lama-lama, nasinya basi yang warna kuning putih-putih, coklat-coklat tu kan, itu kita panggil kulat. Mucor dan penicillium, inilah dia punya bentuknya di bawah mikroskop. Awak tengoklah awak punya buku yeast, mucor dan penicillium tu, bentuk dia macam mana bawah mikroskop. Protozoa, hidupan yang di dalam air, yang biasanya kita jumpa dekat air lah. Ni amoeba, paramecium. Alga ialah hidupan yang ada sifat tumbuhan. Alga pun boleh makan, dia buat makanan dengan cara fotosintesis, sama seperti tumbuhan. Dan dia juga selalunya alga ni dia akan menjadi makanan haiwan lain lah. Tapi tak semua alga Ada alga yang tak boleh haiwan lain makan, ada alga yang beracun. Tak semua alga. Seterusnya bakteria. Bakteria ni wujud dalam pelbagai saiz, bentuk dan warna. Yang ni Bacillus. Yang ni E. coli yang dalam 6-7 tahun lepas kot, virus E. coli, bakteria E. coli ni dia berjangkit sebab masa tu musim banjir. Masa tu banjir, virus E. coli ni banyak lah. Biasanya virus E. coli ni kita boleh jumpa dalam najis haiwan manusia. Virus ni boleh tersebar lah. Virus lebih halus daripada mikroorganisma yang lain. Yang ni dah halus, yang ni lagi halus daripada yang ni, daripada bakteria lah. Okey, virus tak payah jauh kita tengok sekarang je. Virus COVID-19 hanya boleh dilihat melalui di bawah mikroskop elektron. Ni Ustaz tak tahulah harga dia, Ustaz pun tak pernah pegang lagi bendanya. Selain daripada contoh COVID-19, HIV dan virus influenza juga adalah virus. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan kita guna mikroskop untuk membantu kita untuk tengok dia lah. Okay, ni info saja tau. Hujung jarum, yang awak ada jarum tu, boleh memuatkan
berjuta-juta mikroorganisma. Betapa kecil mikroorganisma ni. Dan mikroorganisma ni semuanya pun Allah buat. Ini kita skip dulu. Okey, kita tengok ni. Ni mikroorganisma ni semua ni Allah buat. Semua ni makhluk Allah. Cuma kita berbeza bentuk dengan berbeza sifat lah. Okey, dan semua pun hidup. Semua hidup, semua memerlukan sesuatu. Dia pun perlukan makanan, dia membiak. Yang ni kita skip dulu, nanti kita tengok macam mana proses hidup mikroorganisma. Kita terus kepada pertumbuhan mikrob. Pertumbuhan mikrob ni paling senang lah kita tengok. Pertumbuhan mikrob ni selalunya kita akan jumpa dalam apa? Makanan. Kebanyakannya dalam makanan lah. Makanan yang dah lepas daripada tarikh luput dia. Contoh esok dia luput, mungkin 3 hari kemudian akan adalah dia punya apa? Kulat tu. Kulat tu adalah tindakan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Kulat dekat buah ke, kulat dekat roti ke. Okay, buah jambu ni rosak kerana tindakan mikroorganisma. Faktor pertumbuhan mikroorganisma ni mungkin air, udara, suhu, nutrien dan keasidan. Nanti kita buat uji kaji. Uji kaji nanti kita akan buat, kita akan gunakan, nanti Ustaz carilah. Okey, jangan risau, insya-Allah kita buat. Okey, selain daripada kesan buruk pada makanan tadi, kan. Okey, mikroorganisma pun memberi kesan buruk kepada manusia. Tak jauh lah kita tengok ni sekarang ni COVID-19 lah. Dia boleh beri kesan buruk pada kita. Kita boleh batuk-batuk, kita boleh sesak nafas, dan yang paling teruk sekali kita boleh matilah. Boleh menyebabkan kematian. Ini salah satu contohnya lah. 4 lah lebih contoh. Dan semua ada ubat. Dan bila Allah turunkan penyakit, Allah turunkan sekali ubat. Cuma sama ada kita jumpa ataupun tak jumpa sahaja ubat dia. Yang Allah tak turunkan ubat, apa dia? Penyakit, mati. Yang Allah tak turunkan ubat. Mikroorganisma merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Yang ni biasalah. Kalau awak biar awak punya makanan awak tinggal kat sekolah, air lah yang selalu awak tinggal kat sekolah kan. Air awak tinggal kat sekolah, air teh ke, teh O ke, awak tinggal kat sekolah lama-lama, dia akan jadi bau masam. Rasanya pun akan rasa masam. Tapi jangan minum lah, sebab dah ada bau, jangan minum. Ni adalah bakteria. Ni tengok ni, gigi rosak pun disebabkan oleh bakteria. Mikroorganisma pun boleh merosakkan makanan dan menyebabkan makanan tu berubah bentuk lah, daripada bau, rasa dan tekstur. Kalau nasi tu, kalau dia dah mikroorganisma dah rosakkan nasi tu, dia akan jadi lembik, dia akan bau, dia akan melekit. Macam tu lah. Dan kalau awak jumpa nasi awak beli nasi lemak kan, yang lembik kan, yang lembik macam ada lendir-lendir sikit kan, yang tu jangan makan lah. Selalunya yang itu dah basi lah. Dalam mulut pun ada bakteria. Dalam mulut kita ni antara tempat yang paling banyak bakteria lah dalam mulut kita ni. Sebab tu bila zaman pula masa-masa pandemik COVID-19 ni, sebab tu kita kena suruh pakai mask lah. Sebab dalam mulut kita ni antara tempat yang paling banyak bakteria. Bakteria Salmonella yang terdapat pada makanan rosak akan menyebabkan awak semua, kita semua, keracunan makanan. Tanda-tanda keracunan makanan, awak cerit-berit, awak muntah-muntah dan pening kepala. Ini tanda-tanda keracunan makanan lah. Kegunaan mikroorganisma. Yang pertama, pembuatan makanan. Keju ni buat dengan gunakan mikroorganisma. Yogurt pun sama, tempe pun sama, roti pun sama, tapai pun sama. Yang ni kita gunakan, yang ni guna yeast. Yang kedua adalah penghasilan ubat-ubatan dan vaksin. Tengok ni. Antibiotik dan vaksin ni kegunaannya untuk menguatkan sistem imunisasi badan. Sebab tu kalau kita sakit, kalau kita pergi klinik ke, pergi hospital ke, benda pertama dia akan bagi antibiotik untuk kita kuatkan imunisasi badan lah. Yang kedua, kalau awak ni contoh ada keracunan ke, dia akan bagi vaksin lah. Kalau sekarang ni COVID-19 lah, kita tengah menunggu vaksin lagi, dan mudah-mudahan ada sinar di hujungnya lah. Seterusnya, penguraian bahan organik. Bahan organik ni, yang ni lah. Bahan organik ni yang bukan daripada bahan buatan lah. Organik ni maksudnya, contohnya najis ayam, lembu, kambing. So,
Yang ni kumbahan manusia punya lah. Awak buang air besar, ni lah dia akan letak bakteria supaya penguraian tu berlaku. Ini adalah salah satu kebaikan mikroorganisma. 3 lah kebaikan dia untuk manusia. Dan dia pun ada keburukan untuk manusia. Ini keburukan dia, kesan buruk. Dia boleh menyebabkan makanan tu rosak. Dia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Kebaikan dia, dia boleh membantu dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan penguraian bahan organik. Okey, itu saja. Sana awak buat latihan muka surat dalam buku aktiviti buku aktiviti. Sana awak buat latihan muka surat. Muka surat 23 sehingga muka surat 23, 24, 27, 28 dan 9. Okey, 23, 24, 27, 28 dan 9. Awak kena buat latihan tu dan hantar sebelum hari Isnin lah, minggu depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.